Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safwati rusulih wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal qaumil ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis yang saya hormati, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid As-Saudah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ini bagi kita mengisi kelapangan yang ada sementara masuknya waktu fardu Isyak, untuk sama-sama kita bercerita, sama-sama kita menghayati, mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat yang ke-120. Allah Ta'ala menyatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Daripada setiap cerita-cerita yang kami khabarkan kepada engkau wahai Muhammad berkenaan dengan cerita-cerita rasul-rasul, nabi-nabi yang diutuskan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Mudah-mudahan menjadi penguat hati kamu untuk meneruskan jalan dakwahmu. Wa ja'aka fi hadhil haqq. Dan apa yang diberitakan itu adalah merupakan terkandung di dalamnya kebenaran, wa mau'izatun, dan nasihat, wa zikra, dan peringatan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada ayat yang kita bacakan tadi, jelas Allah menceritakan kepada kita bahawasanya menceritakan tentang seseorang kepada seseorang yang lain bagi tujuan menguatkan pendiriannya kepada agama, dan cerita tersebut terkandung di dalamnya kebenaran, nasihat dan peringatan,
maka ianya adalah merupakan perkara yang pernah dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka serupalah kita pada malam ni. Malam ni kita duduk dalam masjid. Begitulah juga masjid-masjid yang lain pun mungkin ada yang mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul. Maka kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam surau, kita cerita tentang siapa? Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada cerita yang tidak baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau nak cerita tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang ada pada Rasulullah itu semuanya adalah merupakan contoh ikutan yang terbaik. Tak ada yang terbaik, tak ada yang tidak baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Bermakna kita duduk dalam satu majlis, cerita tentang Nabi, cerita tentang kehidupan Nabi, cerita tentang perjuangan Nabi, cinta tentang pengorbanan Nabi. Maka semuanya adalah merupakan cerita-cerita manusabbitu bihi fuada. Dengan harapan kita mendengar cerita dan berita tentang Nabi SAW, maka kuat pendirian kita bagi meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sambutan Maulidur Rasul SAW adalah merupakan satu sambutan yang sangat baik, kita anjurkan. Walaupun kita mencintai Rasul, walaupun kita kasih kepada Rasul setiap hari, setiap masa, tetapi berbetulan dengan hari kelahiran baginda Nabi SAW, bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan biasa dan bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Rabiul Awal sama macam bulan Syawal, bulan Rabiul Awal sama macam bulan Muharram, bulan Rabiul Awal sama macam bulan Rabiul Akhir. Tetapi istimewanya bulan Rabiul Awal itu apa dia? Terdapat padanya itu tarikh kelahiran Nabi SAW. Maka kebetulan kita berada pada bulan Rabiul Awal, maka kita meraihkan kelahiran Nabi SAW dengan kita bercerita, berselawat, berzanji dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk nak mengukuhkan dan menguatkan pendirian kita kepada agama. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita cuti 2 hari lepas, satu Malaysia cuti Maulud Nabi, dengan kedai workshop Cina pun cuti Maulud Nabi. Kita ingat dia tak cuti. Nak pergi repair kereta, telefon, buka kedai tak? Tutup Maulud Nabi. Oh sudah, kata aku, dia pun Maulud Nabi juga. Semua cuti, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita dapat cuti, tuan-tuan, kita gunakan cuti Maulud Nabi itu untuk apa? Apa yang kita guna? Oh cantik ustaz, esok cuti Maulud Nabi, boleh tidur. Itulah kita, tuan-tuan. Kerja tidur tak habis-habis. Time cuti kita tidur, time kerja kita tidur, time dengar ceramah kita tidur. Ni masjid Kampung Jamuan ni baru start ceramah ni. Ni katalah lajak lama. Berapa ramai syahid agak-agak kita pun tak tahu. Tapi harap-harap semua bersemangatlah insya-Allah. Saya ni pun bukan boleh duduk diam. Ada nyamuk bawah ni, tuan-tuan ni. Tu yang duk kibah daripada tadi, duk kibah. Kalau ada reset ke main hantar Ustaz nak bersembuk bawah ni. Saya ni nyamuk, tuan-tuan, cukup fobia.
3 kali kena denggi, tuan-tuan. 3 kali. Orang lain dengar COVID takut, saya dengar denggi takut dah. 3 kali, tuan-tuan, kena denggi. Doktor kata, ustaz jangan kena kali 4, kali keempat saya tak tahu nasib pergi mana. Saya nak kata nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana, tuan-tuan, dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita berpeluang cuti sebagai contoh, bersempena sambut Maulud Nabi, apa yang kita buat? Dan kadang-kadang ruginya kita ni, tuan-tuan, bila kita isi kelapangan tersebut dengan benda yang tak ada kaitan dengan Maulud Nabi. Pertandingan mancing Maulidur Rasul, naik spanduknya tinggi. Tak tahu nak kait lagu mana mancing ikan dengan Maulud Nabi. Nak kait lagu mana, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Tak tahu. Hak yang muda-muda pula buat pertandingan futsal Maulud Nabi. Macam mana nak kait main bola sepak dengan Maulud Nabi? Tak ada kaitan. Kenapa tak gunakan masa kita ada peluang, kita ada ruang untuk kita buat majlis-majlis macam yang kita buat pada malam ni? Dan malam ni saja, tuan-tuan, kalau nak cerita pasal Nabi bukan cukup. Habis-habis kita ceramah sekali lagi sampai masuk Isyak, kemudian kita balik. Dia kalau boleh 1 hari cuti itu, tuan-tuan, 1 hari daripada pagi sampai ke malam cerita pasal Nabi. Tapi jangan bagi seorang ustaz je ceramah daripada pagi sampai malam. Tuan-tuan kena tanggung bil hospital dia pula lepas tu. Panggil 3-4 orang ustaz. Pagi ustaz ni, sehari tengah hari ustaz ni, petang ustaz ni, malam ustaz ni. Semua cerita pasal Nabi. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah menetapkan pendirian dan jalan kita pada agamanya. Kerana apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Allah sebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kamu mengatakan bahawasanya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi. Yuhibbukumullah, maka nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Bermakna kasihnya kita kepada Nabi SAW, maka dia mengundang kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara kelebihan yang Allah Taala beri kepada Nabi SAW, iaitulah Nabi mampu dan dapat memberikan syafaatnya kepada sekalian umat-umatnya. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Dan pentingnya syafaat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitulah ketika mana esok kita berada di akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya syafaat daripada Nabi SAW, kalaulah ada perkara-perkara yang kita buat salah, yang kita tak sedar, ada dosa yang kita pernah lakukan, mudah-mudahan dengan syafaat Nabi, dan Nabi mengaku kita sebagai umat dia, Allah beri keampunan kepada kita, maka selamatlah kita daripada api neraka. Ini kelebihan Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Maka kalau tanya pada malam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita nak bincang, apa yang kita nak sembang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka yang kita nak bincang dan yang kita nak sembang ialah macam mana nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebab bila sebut umat Nabi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat daripada sejarah peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, maka dalam riwayat menceritakan Nabi melihat gelap di kiri kanan. Maka tanya Nabi kepada Nabi Allah Musa, apa yang gelap ini? Itulah banyaknya umatku, wahai Muhammad. Nabi kata, subhanallah, banyaknya umatmu, wahai Nabi Allah Musa, ramainya umatmu.
Maka Jibril kata, cuba pandang ke langit. Maka bila Nabi pandang ke langit, nampak lebih luas gelapnya. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, itulah umatmu. Bila cerita umat Nabi SAW, tuan-tuan, punya banyak umat Nabi, daripada sejak Nabi diutuskan dari sebagai Nabi dan Rasul sampailah esok hari kiamat. Tuan-tuan duk kira berapa juta, berapa bilion, trilion, tak tahu lian apa kita nak kira, punya banyaknya manusia yang termasuk dalam zaman umat Nabi Muhammad SAW. Persoalannya, adakah kita termasuk dalam kalangan yang diakui oleh Nabi sebagai umatnya, sekaligus melayakkan kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW? Tanya kepada semua orang kenal Nabi. Sebut tentang Nabi ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang tak kenal Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tak kenal? Kalau kita sebut tentang penulisan buku, buku mana yang tak sebut dan tak cerita tentang Nabi? Tuan-tuan nak buku pasal apa? Buku hadis yang cerita pasal Nabi. Ni saya bawa Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Semua hadis cerita tentang Nabi. Nabi makan lagu mana, berdiri lagu mana, berjalan lagu mana, gelak lagu mana, semua cerita. Tuan-tuan nak buku budak-budak, komik kanak-kanak cerita pasal Nabi? Ada. Siapa yang tak tulis buku cerita pasal Nabi SAW? Orang yang cinta dan kasih kepada Nabi pun tulis, orang yang tak suka dan benci kepada Nabi pun tulis. Jadi kalau nak cerita tentang sumber bacaan kita tentang Nabi, cerita tentang Nabi, kita tak ada alasan. Melungguk banyak, tuan-tuan. Buku cerita tak cukup, buku video pun ada cerita tentang Nabi SAW. Jadi kalau kita tanya manusia, kenal tak Nabi Muhammad? Jawapan dia mesti kenal. Soalannya, Nabi kenal kita lah. Hak ni yang kita takut. Esok di akhirat, Nabi ni kenal kita lah. Nabi ni maukah mengaku kita ni sebagai umat dia? Sebab kalau kita lihat dalam hadis, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada juga hadis-hadis yang Nabi SAW sebut, laisa minna, laisa minna, laisa minna, laisa minni, bukan daripada kalangan aku, bukan daripada kalangan aku. Ada juga yang Nabi sebut. Jadi nak cerita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita buat sementara waktu yang berbaki dalam hidup kita ni, tuan-tuan dirahmati Allah, umur kita tak tahu berapa lama lagi. Tadi pengerusi majlis suruh tuan-tuan teka umur saya. Daripada sekolah saya sampai semua dia cerita dah habis, tuan-tuan, tak boleh nak sorok dah. Pi cerita pula dah menikah, sudah. Kita ni dah jatang jauh-jauh. Melawak tadi dah. Umur saya, tuan-tuan ni 40 tahun ni. Kalau umur saya macam Imam Nawawi, tahun ni lah, tuan-tuan. Tahun ni lah Imam Nawawi umur 40 ya. Bezanya saya dan nikah, Imam Nawawi tak ada masa nak nikah. Punya sibuk dengan ilmu, punya sibuk dengan agama Imam Nawawi sampai tak ada menikah. Kalau umur saya sama dengan Nabi, adalah lebih kurang 23 tahun. Lebih kurang. Berapa umur kita, tuan-tuan? Semakin meningkat usia kita, maka semakin singkatlah masa kita untuk melakukan amal-amal ibadah. Maka apa yang kita boleh lakukan untuk kita menjadi orang yang mudah-mudahan esok di akhirat kelak Nabi SAW kenal kita, dan mudah-mudahan Nabi SAW beri syafaat kepada kita. Yang pertamanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
kena jadi umat yang kenal kepada Nabi SAW. Kenapa kita kena kenal Nabi? Kerana kita kena jadi umat yang sayang kepada Nabi SAW. Kena jadi umat yang sayang kepada Nabi. Kena jadi umat yang cinta kepada Nabi. Kalau perasaan sayang, perasaan cinta tak ada dalam diri kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis. Satu hari Nabi SAW tanya kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi tanya kepada Umar, "Ya Umar, adakah engkau mencintai aku?" "Ya, aku mencintaimu wahai Rasulullah." "Maka kamu mencintaiku bagaimana?" "Maka aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai keluargaku." Nabi kata tak cukup. Kemudian tak ada lama, Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai kedua mak dan ayahku." Nabi kata tak cukup. Kemudian Umar kata, "Aku mencintaimu wahai Rasulullah lebih daripada segala-galanya yang ada dalam dunia ini, bahkan lebih daripada aku mencintai diriku." Nabi kata, hak ni baru betul. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata apa? "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman kamu, tidak beriman kamu, kata Rasulullah, hatta an akuna, sehinggalah aku ini, kata Rasulullah, menjadi apa? Ahabba ilayya, aku ini dicintai, dikasihi, dirindui lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada kedua mak dan ayahnya, wan nasi ajma'in, dan lebih daripada sekalian manusia. Cintanya kita kepada Nabi SAW melebihi segala-gala yang ada dalam dunia ini. Maka bagaimana kita nak melahirkan rasa cinta? Iaitulah kenal Nabi SAW. Macam mana kita nak kenal? Yang macam kita buat malam ni. Cerita tentang Nabi, cerita tentang Nabi. Esok kita buka cerita pasal Nabi. Makin lama kita kenal. Sebab kenal Nabi ni, tuan-tuan, makin lama kita kenal, makin cinta kita kepada Nabi. Dia tak sama kenal dengan orang. Kenal dengan orang ni, tuan-tuan, lagi kenal, lagi menyampah. Tuan-tuan kenal saya sebagai ustaz, sudah. Jangan kenal lebih. Tuan-tuan kenal lebih saya, lagi kenal, lah kali tak mengaji dengan saya lah. Pakat tak mengaji, tuan-tuan. Kenal dengan orang ni, tuan-tuan, lagi kenal, lagi menyampah. Dulu waktu cinta, jangan cerita lah, tuan-tuan. Jangan cinta. Waktu tengah duk suka dulu, hak lelaki duk rumah dia, hak perempuan duk rumah dia. Bila masa berjumpa? Masa berjumpa waktu dating tengah pekan kuala. Dulu mana ada McDonald ke, KFC ke apa ke, makan mi hailam dengan kuih pau kuala. Pi dating, sirap kongsi. Tengah cinta, cakap apa pun ya. Kawan tu terkentut, ingat bau minyak wangi. Dan nikah lah. Mau menikah pula, lama wamna menikah dah ni. Nikah kat 30 tahun dah. Orang tua tu kan, kalau tidur dengan dia kerja kentut saja, marah dah. Pasal apa? Makin rapat. Orang tua ni kan, tak dapat kopi kan, dia riau lah. Dia mula dah. Pasal apa? Makin rapat, makin kenal, makin rapat, makin menyampah. Nabi, semakin kita kenal Nabi, semakin timbul rasa cinta kepada Nabi. Tuan-tuan percaya ataupun tidak,
Berapa lama dah tuan-tuan hadir dan duduk dalam majlis Maulidur Rasul, dengar ustaz-ustaz, ustazah cerita tentang Maulud Nabi. Setiap kali kita duduk dalam majlis ceramah Maulud Nabi, mesti ada sekurang-kurangnya satu benda baru yang kita dapat. Tiap-tiap tahun kita dengar ceramah Nabi, mesti ada benda baru, mesti ada benda baru, mesti ada benda baru. Dan benda baru itulah yang akan melahirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Oh, Nabi ni begini, Nabi begini, Nabi begitu, Nabi begitu. Yang keduanya, macam mana kita nak jadi orang yang sayang kepada Nabi SAW? Cuba tiru Nabi. Bila kita dah belajar, bila kita dah kenal Nabi, tiru apa yang Nabi buat. Kita pakai jubah, abang-abang kita hak mana pakai jubah. Pasal apa pakai jubah? Tiru Nabi. Sebab dalam hadis kata kana ahabba siyab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pakaian yang dia paling suka, jubah. Qamis tu apa? Qamis tu pakaian yang lengannya panjang, bajunya labuh ke bawah. Tu namanya qamis. Orang Arab Mekah panggil gamis. Kita pakai jubah, pasal apa pakai? Pasal tiru Nabi. Tu je tuan-tuan. Bak pahala dapat ke tak dapat pahala ke, kita serah pada Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita pakai? Sebab tiru Nabi. Ada orang lelaki dia pergi simpan janggut. Sebab apa? Tiru Nabi. Dia bawa pula kain ni, boh buat belah kiri. Tiru Nabi. Semua benda kita tiru Nabi. Bukan hanya daripada sudut pakaian. Kita tiru Nabi segala sudut. Nabi kalau dia sikat rambut, dia akan sikat di sebelah kanan dulu, baru dia sikat sebelah kiri. Pasal apa? Tiru Nabi. Hak ada rambut lah. Hak tak ada rambut tak payah sikat pula. Balik-balik ceramah dia pergi cari sikat. Leha mana sikat aku? Sikat apa abang? Sikat akulah. Abang 20 tahun tak pakai sikat dah, kata dia. Kita tiru Nabi SAW daripada semua sudut yang kita tahu tentang Nabi. Dengan harapan kita tiru Nabi itu akan melahirkan sayang kita kepada Nabi SAW. Lepas tu kita cuba tiru. Apa lagi yang Nabi buat, tuan-tuan dirahmati Allah? Nabi ni bila dia berjanji, dia mesti tepat. Dia mesti awal daripada orang. Maka kita pun sejak daripada dengar ceramah Maulud Nabi, bab masa cukup tepat. Kata jumpa pukul 8.30, 8.25 dia terpacak dah. Pasal apa? Janji 8.30. Pasal apa ni? Sebab tiru Nabi. Ini kita sebut tiru. Tiru je tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab apa? Tak ada benda yang buruk yang kita boleh tiru daripada Nabi, melainkan semuanya adalah benda-benda yang baik sahaja. Semuanya adalah contoh-contoh yang baik yang boleh kita tiru dan yang boleh kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Yang ketiganya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak melahirkan rasa sayang kita kepada Nabi SAW. Kita dah kenal, kita dah tiru, kita lahirkan pula rasa kagum kepada Nabi SAW. Kagum. Cerita pasal Nabi ni tuan-tuan, apa yang tak kagum? Kita ni tuan-tuan mulia kerana sesuatu. Pasal apa dia orang kata dia orang kaya? Pasal dia banyak harta. Oleh kerana dia banyak harta, maka orang kata dia orang kaya. Oi, dia tu kaya. Rumah dia atas bukit. Rumah dia ke berjuta. Rumah dia ke. Cerita pasal rumah dia tuan-tuan tak habis. Punya besar rumah, Allah tak tahu nak kata. Lama pula dia bunyi. Rumah tu tuan-tuan atas bukit macam pucuk. Tuan-tuan pernah tengok bukit pucuk tajam, ada rumah atas? Ada tuan-tuan. Kaya. Nama dia Ismail Ulam Raja. Kaya sungguh tuan-tuan. Tak percaya pergi tengok cerita Tiga Abdul. Terpacak atas bukit tuan-tuan.
Reta tak tahu nak kata. Mana negeri hak tak ada. Kazakhstan, Pakistan, Teluk Intan, semua ada dia punya reta. Punya kaya, tuan-tuan. Mulianya dia tu kerana apa? Kerana ada harta banyak. Ada orang dimuliakan kerana apa? Orang tu pandai. Dia ni pandai, ustaz. Pasal apa dia mulia? Pasal dia pandai. Kalau dia tak pandai, orang pun tak cerita. Ada orang dimuliakan pasal apa? Segak. Oi, dia tu segak. Lawa, ustaz. Oi, dia tu pasal dia lawa. Orang suka. Kalau dia tak lawa, orang pun tak cerita. Bermakna kita ni mulia kerana sesuatu. Ada sesuatu kelebihan melekat pada kita, mulialah kita. Tapi tidak bagi Nabi SAW. Nabi SAW mulianya sesuatu kerana dia. Saya sebut pada tuan-tuan awal-awal tadi, bulan Rabiul Awal sama dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi oleh kerana Nabi SAW lahirnya pada bulan Rabiul Awal, maka mulia bulan Rabiul Awal sehingga diingati seluruh dunia. Ibu susuan kepada Nabi SAW, Halimatus Sa'diyah. Macam mana kehidupan Halimatus Sa'diyah sebelum dan selepas menjadi ibu susuan kepada Nabi. Dalam riwayat cerita, punca yang menjadi Halimatus Sa'diyah bersama suaminya pergi ke kota Mekah untuk mencari siapa-siapa yang nak dijadikan sebagai anak susuan. Tujuannya ialah untuk mencari pendapatan. Waktu tu waktu susah. Ternakan-ternakan Halimatus Sa'diyah semuanya kuruh-kuruh belaka. Maka datanglah, diajaklah suaminya, pergilah ke Mekah. Carilah kod-kod siapa-siapa yang nak menjadikan dia sebagai ibu susuan. Maka datanglah Tok Wan kepada Nabi SAW, Abdul Muttalib, jumpa dengan Halimatus Sa'diyah, dengar kata nak cari anak, nak jadikan anak susuan. Ya, betul. Saya ada cucu seorang, nama dia Muhammad. Baru saja lahir, kalau boleh disusukan dia. Tapi kami ni bukan orang senang. Nak bagi upah tak berani nak jamin. Halimatus Sa'diyah mai kota Mekah pasal nak pergi cari upah. Tiba-tiba datang satu orang mai mengadu dengan dia, minta jadi ibu susuan pada cucu dia. Tiba-tiba tak ada upah dan tak jamin upah. Agak-agak macam mana perasaan Halimatus Sa'diyah? Allah datang nak mai cari upah, mai-mai orang nak bagi kerja tak ada upah. Tapi nak jadi cerita, kebetulan Nabi SAW lapar. Maka bila lapar saja, maka diambillah Nabi dan disusukan Nabi SAW. Apa yang jadi selepas Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi? Panjang cerita. Kalau nak cerita tuan-tuan, daripada mula sampailah habis menjadi ibu susuan tuan-tuan, subhanallah. Berapa banyak keberkatan, rahmat yang Allah Ta'ala berikan sepanjang menjadi ibu susuan kepada Nabi. Ternakannya menjadi gemuk, kehidupannya menjadi lebih mudah, subhanallah. Sebab apa? Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana keadaan Yasrib sebelum kehadiran Nabi SAW dan selepas penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah? Maka Yasrib berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota bandaraya yang penuh dengan cahaya. Keberkatan yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi, maka sesuatu itu menjadi mulia kerana Nabi SAW. Maka peristiwa-peristiwa beginilah yang melahirkan kekaguman kita kepada Nabi SAW.
Kalau cerita Nabi tuan-tuan dirahmati Allah, semayang sunat baca surah Baqarah satu surah. Kita baca satu surah juga tuan-tuan, tapi itu inna a'tayna izaja. Surah tu lah kita baca, tu kita. Tak kata tuan-tuan saya pun serupa. Nabi bila dia semayang sunat, dia baca satu rakaat satu surah, surah Baqarah 2 juzuk setengah. Oh, kata tu imam kita baca surah Baqarah tuan-tuan. Waktu waladdallin, amin punya ramai. Dengar-dengar tu imam baca surah Baqarah, tak apa lagi. Mai semuka, mai semuka, mai semuka. Kira-kira sejuzuk dah. Nampak gaya tu imam nak lajak ni katanya. Habis semayang tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tinggal tok siap belakang. Tu pun pasal kunci masjid dia pegang. Kalau tidak dengan dia balik dulu dah tuan-tuan. Tu kita lemah. Hebatnya Nabi. Nabi ni kalau dia buat sesuatu ibadat, Allah sungguh-sungguh Nabi buat. Nabi kalau dia tolong orang, sungguh-sungguh. Kita selalu dengar cerita macam mana Nabi suap makanan kepada seorang perempuan Yahudi buta. Nabi suap makanan pada seorang perempuan Yahudi buta. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia tengok Nabi duk suap, yang mulut perempuan Yahudi ni tak berhenti duk mengutuk, duk mengata Nabi. Kalaulah kita tuan-tuan dahlah suap pi kutuk kita pula, mau dilempang dengan pinggan tuan-tuan. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar dia sambung apa yang Nabi buat, dia pi ambil roti, dia pi cicah kuah, dia pi suap dekat makcik tu ludah balik. Pui, dia kata, ni siapa suap ni, kata dia. Oh, orang sebelum ni suap elok. Dia kata orang sebelum ni kalau dia suap makanan pada aku tak payah kunyah, terus telan. Ya Allah tuan-tuan, Nabi bila dia suap kat perempuan tu, Nabi hancurkan siap roti tu. Bila perempuan tu makan, dia tak payah kunyah. Ni tak tahu dia masuk macam kita kot makan roti canai. Lipat 2-3 kali, masuk-masuk kira nak kunyah saja. Menung Sayyidina Abu Bakar, dia kata, ya Rasulullah, engkau telah meninggalkan sunnah yang sangat susah aku nak buat, ya Allah. Ini Nabi SAW. Maka kekaguman yang lahir dalam diri kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita mengenali, mengetahui tentang Nabi, maka itu yang akan menimbulkan sayang kita kepada Nabi SAW. Dan sayang itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan menjadi jalan dan sebab untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru masuk yang kedua tuan-tuan, tak usah tengok jam lagi, awal lagi. Dah ceramah lama tak ceramah ni tuan-tuan, daripada sebelum Ramadan lagi tak boleh ceramah, ni boleh ceramah, kira nak pederas sungguh tuan-tuan. Saya ni pula ceramah tak lama, baru 16 tahun dalam bidang dakwah ni tuan-tuan, baru 16 tahun. Ni first time datang masjid Kampung Jamuan. Jadi kalau nak jemput lagi, kot lagi 16 tahun. Jadi alang-alang datang ni lajak sikit lah tuan-tuan ni, dirahmati Allah. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana kita nak jadi orang yang mendapat syafaat daripada Nabi dekat akhirat. Kita kena jadi orang yang selalu menyebut nama Nabi SAW. Caranya bagaimana? Membanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Selawat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan salamlah kamu ke atasnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berselawat, sentiasa menyebut. Kerana dengan menyebut ini juga adalah merupakan satu jalan untuk melahirkan sayang dan kasih kita kepada Nabi SAW.
Kerana menyebut itu tanda apa? Tanda ingat. Orang kalau sebut kita tuan-tuan, maksudnya apa? Tanda ada orang ingat kita. Tengah-tengah duk makan, tiba-tiba tersedak. Sedap. Siapa pula sebut ni, kata dia. Padahal dia tak tahu sebut tu silap-silap. Sebut ni ada dua. Yang pertamanya puji, yang keduanya kutuk. Tak tahu mana satu, dia puji ke dia kutuk. Tapi kita rasa, siapa pula sebut ni, tersedak pula makan. Tengah-tengah duk buat, tiba-tiba apa tuan-tuan? Bulu mata jatuh. Bulu mata jatuh. Tengok, no, siapa pula rindu ni, kata dia. Kita ni kalau tahu kata ada orang ingat kat kita, gembiranya hati kita tuan-tuan dirahmati Allah. Kita kalau nak Nabi ingat kat kita, soalan dia, kita ni ingat kat Nabi ke tak? Kita nak Nabi ingat kita, kita nak Nabi kenal kita, tapi kita bila sebut nama Nabi pun kita tak berselawat. Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata sebakhil-bakhil manusia bila dia mendengar namaku tetapi tidak berselawat ke atasku. Dengar nama Nabi tak berselawat. Ini saya tengok budaya tuan-tuan dirahmati Allah yang ada dalam kalangan orang Arab waktu di Mesir. Orang Arab Mesir ni tuan-tuan, kerja dah duk bertengkar bergaduh tak habis-habis. Selama saya hidup di Mesir tuan-tuan, satu hari tak pernah tak jumpa Arab bergaduh. Ada saja dia nak bergaduh, tapi bergaduh mulut. Bergaduh mulut, bumbang. Kita pula orang Melayu ni tuan-tuan, lemah lembut, sopan santun, jarang bergaduh tuan-tuan. Jarang bergaduh. Cuma pagi tadi abang saya cerita di Ipoh, bergaduh di kedai makan. Saya tanya pasal apa bergaduh. Dia kata hak mai, pelanggan hak mai tu order ayak. Order ayak, kedai tu order ayak jenis tulis. Jenis tulis sendiri kan. Dia baru panggil, dia pergi tulis ayak ketum. Toki marah, toki kedai marah. Dah bergaduh. Itulah bergaduh tuan-tuan. Lain orang Melayu ni, kita jarang bergaduh. Macam ni duduk senyap, tak kata apa. Orang Arab dok tuan-tuan, riuh tak tahu nak kata. Hon naik kereta ni sampai tak tahu kalau jual hon dekat sana rasa laku. Kita ni pula cukup pemalas nak hon. Silap hon kata bergaduh pula. Gaduh di sana tuan-tuan. Tapi orang Arab bila mari orang hak berani sikit, dia pi tengah-tengah Arab duk bergaduh, dia kata apa? Sallu ala nabi. Dia kata sallu ala nabi. Biasanya saya tengok dua-dua akan senyap. Dua-dua akan berhenti bergaduh dan mereka akan menyambut alaihi salatu wassalam. Padahal duk bergaduh, hang kata aku, kata hang, kata aku, kata hang, duk bergaduh. Tiba-tiba mai satu orang, sallu ala nabi akhi. Bila sebut sallu ala nabi, dia terus diam, tak bergaduh. Kita orang Melayu lemah lembut, tapi dan dia bergaduh. Dia pegang kayu, seorang pegang kayu, seorang pegang parang. Nak pula pegang parang tu pula orang Banjar. Nah, kalau lari ku parang, tak lari ku parang, katanya. Sudah. Mai kita pi dekat dia, kata apa? Sallu ala nabi. Dia tengok muka kita, dia kata apa? Sallu apa? Tu orang kita pula tuan-tuan ni. Dalam lembut-lembut dia tu keras juga. Jadi kita nak jadi orang yang dikenali oleh Nabi, kenalah banyak berselawat kepada Nabi. Kenalah banyak berselawat kepada Nabi. Yang di mana selawat Nabi ni tuan-tuan cukup banyak fadilat dia. Di antara kelebihannya tuan-tuan, Nabi SAW pernah kata, sekali kamu berselawat kepadaku, maka nescaya Allah berselawat ke atasmu 10 kali, kata Nabi SAW. Allah berselawat 10 kali
Kelebihan orang yang berselawat menyebut. Kita ni tuan-tuan, kalau orang sebut nama kita, kita mesti suka, kita mesti seronok. Maka begitulah kita dengan Nabi. Kita kena jadi orang yang suka sebut nama Nabi SAW. Suka berselawat, duduk tak duduk saja, tak buat apa, kita berselawat kepada Nabi. Dan selawat ni tuan-tuan macam-macam lagu duk ada. Kita boleh berselawat lagu biasa di masjid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kumpulan berzanji orang lelaki. Main budak muda pula, lagu dia lain sikit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tu orang muda sikit. Mai hak ustaz-ustaz punya grup pula, salatullah salamullah. Punya banyak selawat yang dok ada atas dunia ni tuan-tuan. Macam-macam lagu kita boleh dok buat. Maka berselawatlah kita selalu, menyebut nama Nabi SAW, mendoakan kesejahteraan kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kita esok di akhirat Nabi SAW kenal dengan kita, dan dalam pada masa yang sama Nabi memberikan syafaatnya kepada kita. Yang ketiganya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana nak jadi orang yang mendapat syafaat daripada Nabi? Banyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa bezanya tiru Nabi dan amal sunnah Nabi? Ada beza tuan-tuan. Tiru Nabi ni tuan-tuan semua benda. Hak benda yang Nabi suka buat, dan benda yang Nabi jarang buat kita tiru. Tu nama tiru. Amal sunnah Nabi ni apa dia? Benda yang Nabi suka buat kita buat, bukan yang kita suka buat kita buat. Tu kena faham. Bukan hak kita suka buat, tapi benda yang Nabi suka buat. Kita kalau suka buat sunnah, tanya orang lelaki, sunnah apa yang paling disukai oleh orang lelaki? Sunnah menikah. Belum sebut lagi senyum dah. Sunnah menikah lebih, hak tu mereka suka. Bila sebut sunnah tu kah, hak yang mana duk terlena tegak badan balik, hak tu hak kita suka. Tu saya dengar ceramah baru ni, ustaz tu cerita, dia saja buat cerita, dia cerita dalam ceramah dia. Dia kata satu kerajaan negeri tu, negara tu, kata dia mewajibkan rakyat dia orang lelaki kahwin lebih daripada seorang. Dia keluar kenyataan SOP, barang siapa daripada kalangan rakyat negara dia, orang lelaki yang kahwin kurang dari yang kahwin tidak lebih daripada seorang, maka akan dihukum mati. Tu dia. Maknanya kalau isteri seorang saja, nama dia mati, maka kena kahwin lebih. Susah hatilah orang lelaki ni, pakat balik rumah masing-masing mengadu hal kat isteri. Buat macam mana ni ayang? Abang ni berat hati nak cerita. Cerita pasal apa? Tak dengar ke? Baru ni warta kerajaan ada sebut. Apa dia? Kerajaan dah kata abang kena kahwin lebih. Kalau kahwin seorang hang saja, habislah abang mati. Dengan harapan isteri sayang dan simpati. Kemudian isteri pun jawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Bagi ke? Tak. Alhamdulillah. Abang mati syahid awal, katanya. Tu dia. Hang buat perangai dengan orang perempuan, memang tobat lahum dia tak bagi. Yang tu benda hak kita suka. Sunnah yang kita suka tu satu bab. Yang kita nak buat sunnah yang Nabi suka. Nabi suka. Kalau kita sebut makanan sunnah, orang selalu sekarang duk sebut makanan sunnah. Macam-macam makanan. Dalam banyak makanan sunnah tu, mana makanan yang Nabi suka, hak tu kita makan. Tu namanya amal sunnah.
Nabi SAW, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ni semurah-murah manusia, yakni manusia yang paling tak kedekut, manusia yang paling suka sedekah. Pantang ada peluang, Nabi mesti bagi sedekah. Ini sunnah Nabi yang disukai oleh Nabi. Bagi sedekah, bagi sedekah, bagi sedekah. Tadi pengerusi majlis sebut, masjid kita nak kumpul dana untuk nak membuat pembinaan, pembaikan, renovasi masjid kita. Bagi, tuan-tuan dirahmati Allah. Berapa banyak yang kita mampu bagi, bagi. Sebab di antara amalan yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, selain daripada 3 yang kita biasa dengar, 3 yang Nabi kata apa? Nabi kata terputus amalan anak Adam bila dia mati itu melainkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan dia. Nabi sebut 3. Ada satu lagi hadis yang lain, Nabi sebut 7 amalan yang menjadikan pahalanya selama-lamanya sampai berlaku kiamat. Di antaranya apa? Membina masjid, kata Nabi SAW. Kita guna duit kita, kita guna harta kita, kita nafkahkan, tujuan untuk pembinaan masjid. Selama mana orang masuk dalam masjid tu, walaupun dia duduk di bucu lain, buat renovation belah sini, dia pergi duduk belah sana, tapi kerana duit kita pernah mengalir masuk dalam masjid kita untuk membuat pembinaan, membina masjid, maka selama itulah kita mendapat tempias pahalanya. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa setahun berapa kali orang masuk sembahyang dan berapa ramai orang yang sembahyang dalam masjid kita. Kira. Kalau jenis nak berkira sangat, sekejap Ustaz, saya nak buat kira-kira dulu, nak tengok untung ke tidak. Memang untung lah palung, oi. Bukannya kita ni tuan-tuan nak beli saham dengan manusia. Beli saham dengan manusia ni kadang-kadang pembohong. Abang masuk saham dengan saya, abang bayar 5,000, bulan-bulan untung fix 5,000. Wih, kita dengar pun terduduk. Lepas ni abang tak payah fikir nak kerja dah, goyang kaki dapat duit. Mana ada orang goyang kaki dapat duit? Goyang kaki dapat duit tu tukang jahit. Duduk goyang mesin jahit tu pun mesin jahit dulu, mesin jahit lah ke, automatik lah. Lalu kain tu dia jahit terus lah. Mana ada goyang kaki dapat duit? Ada. Apa dia? Iaitulah kita nafkahkan harta kita pada jalan Allah. Dapat duit tak? Duit kita pahala. Duit kita nilainya lebih tinggi daripada USD, lebih tinggi daripada nilai apa dia? Pahala. Benda yang kita tak boleh beli dengan wang ringgit yang ada atas dunia, apa dia? Syurga. Maka Nabi SAW jadi orang yang cukup pemurah. Sampai Nabi ada sebutir tamak, Nabi boleh kepak 2 bagi separuh. Kita tuan-tuan tengah-tengah duk makan dekat lembah, mai datang, Assalamualaikum, saya daripada pondok ni sekian-sekian, nak minta. Tak ada masalah lain kan nak minta. Nampak ni tengah duk makan ni, belum suap lagi, kira duk pondok tu kita. Marah. Baru nak pergi isi minyak kereta. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Saya nak jual minyak angin. Asal aku isi minyak angin. Asal aku minyak angin isi minyak. Dia punya marah. Tu kita tuan-tuan. Nabi tuan-tuan, walaupun dia ada hanya tinggal sebutir tamar, Nabi kepak 2. Tu Nabi. Cukup. Orang cukup yang tak pernah berkira tuan-tuan. Tak pernah berkira. Apa sahaja orang nak, semua dia bagi tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu kita ni ada peluang depan mata. Depan mata tuan-tuan. Kebetulan masjid kita nak bina, nak buat renovasi, nak bagi selesa.
Pengurusi majlis sebut tadi 60 tahun umur, tua pada saya lagi. Masjid ni tuan-tuan 60 tahun umur, tapi kita sanggup bagi duit kita, walaupun sedikit kita beri, walaupun mampu beli sebata. Tapi mudah-mudahan dengan sebata daripada amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi itu tuan-tuan, menjadi sumber pahala kepada kita sampai esok kiamat kelak. Subhanallah. Ini yang kita tu baru sebut satu sunnah. Baru sebut satu sunnah yang Nabi SAW suka. Apa lagi yang Nabi suka buat? Nabi tiap-tiap kali lepas semayang, Nabi mesti lepas semayang subuh, Nabi akan baca Quran sampai matahari terbit. Kerja ustaz, mana nak buat? Pagi-pagi lepas semayang subuh kira nak siap kerja. Hari Sabtu, hari Ahad, kita cuti bukan? Kenapa tak guna peluang itu untuk amalkan sunnah Nabi itu? Habis saja semayang subuh, kita terus pergi ambil Quran, kita baca Quran sampai matahari terbit. Ni sunnah yang Nabi suka. Dan banyaklah lagi sunnah-sunnah yang Nabi suka, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita amal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk dapat syafaat daripada Nabi SAW. Dan yang terakhirnya, saja sebut terakhir tu bagi rasa lega sikit. Oh lah dah, kata dia. Akhir dah. Dia macam doa lah tuan-tuan kan. Doa ni kadang-kadang untuk imam baca doa panjang nak mampu. Punya panjang doa dia daripada atas sampai ke bawah tangan kita. Doa apa yang jadi lega? Bila kita dengar imam Rabbana atina fid bila dengar Rabbana atina tu maksudnya apa? Dah nak habis tu. Dah. Dia pada bawah tu ni atas balik. Lega balik. Macam tu ceramah tu bila sebut dan yang terakhirnya. Dia tarik lega. Tapi tak tahu bila ya. Panjang mana tak tahulah yang terakhir tu. Tapi sebutlah yang terakhirnya. Yang terakhirnya tuan-tuan, macam mana apa yang kita nak buat untuk jadi orang yang dikenali dan mendapat syafaat daripada Nabi. Kita cari dan kita duduk bersama-sama dengan orang yang cintakan kepada Nabi. Kita duduk di tempat orang-orang yang cintakan Nabi. Siapa yang paling cintakan Nabi? Yang pertamanya sudah pasti ahli keluarga Nabi. Itu orang yang paling cintakan Nabi. Yang keduanya siapa? Para ulama. Sebab Nabi dah kata dah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Kita duduk dengan ulama. Duduk, tak payah duduk dengan orang duduk cerita. Duduk bida'ah sana, bida'ah sini lah, tak betul sana, tak betul sini. Tuan-tuan start kereta, start motor, pergi cari orang lain. Cari orang yang sayang kepada Nabi. Cari orang yang suka berselawat kepada Nabi. Duduk sekali. Mudah-mudahan kita duduk dengan ulama', kita duduk di tempat orang-orang yang mengingati Nabi. Mudah-mudahan kita pun terikut sama-sama kasih dan cinta kepada Nabi SAW. Itulah 4 perkara yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah berkenaan dengan bagaimana kita nak jadi orang yang mendapat syafaat daripada Nabi. Yang pertama, jadilah orang yang sayang kepada Nabi. Macam mana nak jadi orang yang sayang pada Nabi? Kenal Nabi, tiru Nabi, kagum kepada Nabi SAW. Yang keduanya, jadilah orang yang senantiasa menyebut nama Nabi. Dengan caranya bagaimana? Dengan membanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Yang ketiganya, amalkan sunnah-sunnah Nabi, yakni sunnah yang disukai oleh Nabi SAW. Tuan-tuan boleh minta ustaz-ustaz di sini, Ustaz Salahuddin pun ada, minta dia senaraikan sunnah-sunnah Nabi. Dapat setahun tambah 1 pun jadilah tuan-tuan dirahmati Allah. Tak boleh nak buat semua pun. Setahun tambah 1 pun alhamdulillah jadilah tuan-tuan. Kita amal sunnah Nabi. Dan yang keempatnya, kita cari dan kita duduk bersama-sama dengan orang yang cinta kepada Nabi. Kita duduk pada tempat-tempat orang yang mencintai Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan 4 perkara ini tadi, mudah-mudahan esok di akhirat Nabi kenallah kita. Oh, inilah umatku yang selalu berselawat kepada aku.
Oh, inilah umatku yang selalu tiru cara aku makan. Oh, inilah umatku yang selalu amal sunnah aku. Oh, inilah umatku yang selalu mendoakan aku. Mudah-mudahan esok di akhirat kelak kita dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikut Nabi menuju kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu saya berpesan kepada diri saya berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan melahirkan perasaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita itu orang kata berhasil dan berbaloi sehingga menjadikan kita ini diberikan apa sahaja kelebihan, mendapat rahmat dan berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukuplah sekadar itu penyampaian saya pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Rasanya terubatlah rindu saya dalam ceramah ni, tuan-tuan. Lama rasanya tak ceramah inilah. Ceramah yang rasanya lama juga, boleh kata lama. Nak tahu lama ke tak tu, bila orang start tengok muka pintu tu, kira lama dah lah tu. Kan dia start tengok pintu tu, maknanya lama dah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf ada sepanjang bicara saya ada perkataan-perkataan yang mengguris perasaan, kerana yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk dan lemah itu datangnya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz yang telah menyampaikan dalam masa yang sejam berkaitan dengan cinta Rasul. Jadi apa yang telah kita dengar selama 1 jam tadi semuanya sangat bermanfaat kepada kita, dan mungkin banyak ilmu baru yang kita dapat daripada setiap tahun kita mendengar ceramah Tuhan Rasul. Jadi apa yang saya dengar ceramah pada Ustaz lah, kalau salah Ustaz betul lah, iaitu kalau ibadat khusus yang lain tu kalau kita buat solat ke apa perkara ibadat, kalau kita menunjuk riak jadi tak ada pahala. Tapi dalam ibadat ataupun sunnah-sunnah Nabi yang kita tunjuk ke orang ke, ataupun kita cerita ke ataupun tunjuk pada siapa saja, dia tidak menjadi riak. Betul Ustaz? Ya. Jadi dia tidak menjadi riak, kerana sunnah Nabi ni yang kita ikut ni adalah yang paling baik sekali. Jadi itu salah satu daripada perkara yang kita rasa perlu kita buat, kerana cinta kita. Jadi selepas ini insyaAllah kita akan, sebelum itu saya bagi pihak masjid, datang pasir masjid dan seluruh ahli karyah kampung Pasir Saudah Kampung Jamuan dan sekitarnya merakamkan penghormatan dan terima kasih di atas kesudahan datang dan terus memberi ceramah yang amat bermakna kepada semua kita di sini. InsyaAllah di masa akan datang kita akan jemput lagi ceramah-ceramah dengan tajuk yang lain pula, kerana Ustaz bidang syariah ni luas Jadi kepada sesiapa saja yang ingin memanggil ceramah di mana-mana Ustaz, insyaAllah boleh kontak Ustaz, insyaAllah di Ustaz Barakah, Ustaz Ilyas, Kazim Ilyas, jadi manjur insyaAllah. Jadi saya rasa Ustaz memang bidang pendakwah tu tak ada masalah untuk Ustaz nak pergi ke mana-mana pun dalam bidang beliau. Jadi bagi pihak masjid memohon maaf sekiranya sepanjang majlis ini ada kekurangan dan sebagainya. Jadi lepas ini kita ada tiga cara lagi. Itu yang pertama, itu tayangan montas sedikit daripada pihak masjid. Lepas itu kita akan terus, habis itu kita akan terus mengutip dana pembangunan masjid, insyaAllah. Dan lepas itu kita terus main isyak. Lepas main isyak, insyaAllah kita terus ke pesurai, dan jangan kita sebelum balik setiap daripada ahli jemaah sila mengambil sedikit bungkusan makanan yang kita tak dapat nak hidang. Cuma atas SOP itu Ustaz ada hidang sikit lah, satu meja je. Yang kita tak ada lah, kerana nak menghormati SOP kita, insyaAllah. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pihak Cikgu Amin dan juga
Cikgu Mio Farhan untuk mengendalikan sesi seterusnya. Boleh. Nak tengok tu video.